Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat Faiz bin Muhammad Asri. Saya Syahidah Husna binti Muhammad. Saya Ahmad Yasmal bin Jiswira. Saya Nurin Amni binti Yasir Zizi. Dan saya Muhammad Ahmad Hakimi bin Muhammad Hasli. Kami akan menceritakan tentang kejayaan dan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Korang tahu tak pasal konflik sekarang ni antara Israel dan Palestin? Tahu? Pernah dengar? Macam mana Palestin ditindas and sampai sekarang pun hak diorang untuk tinggal dekat tanah air diorang sendiri pun dinafikan. So aku rasa tu sangat tak adil lah apa yang rejim Zionis ni nak buat kat Palestin. And aku lagi takut kalau bayangkan Malaysia sendiri yang kena tindas oleh rejim Zionis ni. Betul? Aku sangat setuju apa yang kau cakap. Sebab dulu aku pernah teringat apa yang ustaz aku cerita kat aku pasal kerajaan Uthmaniyah. Korang pernah dengar? Pernah dengar. Aku pernah dengar kejayaan Bani Uthmaniyah masa tu. Oh, okey. Di sebalik kejayaan mesti ada kejatuhan, betul tak? Kejayaan tak pernah dengar. Okey. Aku akan cerita pasal kejatuhan dia. Antaranya yang pertama adalah kelemahan kepimpinan mereka. Pada kurun ke-17 Masihi, sultan-sultan yang menaiki tahta mempunyai kepribadian yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan dan hawa nafsu mereka je. Antaranya adalah Sultan Mustafa I, Uthman II, Murad IV dan sebagainya. Contohnya, Sultan Uthman yang kedua telah dinaiki tahta pada umur 13 tahun. Baginda hanyalah seperti boneka sebab kuasa pemerintahan terletak di tangan golongan elit Turki saja. Sultan hanya mengikut kehendak golongan tersebut yang berkepentingan peribadi. Selama tempoh beliau berkhidmat iaitu selama setahun 4 bulan, penggantian Perdana Menteri sebanyak 7 kali telah berlaku. Semasa Sultan Murad IV pula memerintah, beliau telah dinaikkan oleh golongan Freemason iaitu golongan Persatuan Yahudi. Dan hanya sempat memerintah pada selama 93 tahun saja sebab terlalu takut dan mempunyai penyakit gila. Ada yang nak tambah? Tapi kan aku pernah baca tau, selain kelemahan pemimpin ni, diorang juga mempunyai kelemahan ketenteraan tau. Korang mesti pernah dengar pasal perkataan Janisari. Tak pernah dengar. Ini kali pertama saya dengar. Kalau korang nak tahu, Janisari ni ialah pasukan tentera elit yang memberikan kemenangan hebat kepada umat Islam tau. Tapi pada akhir zaman pemerintahan, pasukan tentera ni selalu memberontak terhadap Sultan kerana kelemahan Sultan itu sendiri. Kalau korang nak tahu, disiplin ketenteraan diorang mula longgar bila mereka tidak lagi tinggal dalam kamp dan tidak bergaul dengan masyarakat seperti berkahwin tau. Malah ada yang terlibat dengan aktiviti tidak bermoral seperti minum arak, makan rasuah dan sebagainya. Teruk juga ya. Faktor kejatuhan tu. Korang, aku ada terbaca juga pasal kejatuhan kerajaan Turki ni. Apa yang aku baca lah, dia beritahu tentang kelemahan sudut politik. Dari aspek politik dan pentadbiran, kerajaan Turki Uthmaniyah ni telah memperkenalkan pentadbiran ala barat yang bertunjangkan sistem demokrasi. Kementerian tertentu telah ditubuhkan seperti Kementerian Pelajaran pada tahun 1857, Polis pada tahun 1870 dan Majlis Tanzimat yang berperanan menasihati Sultan. Tetapi hakikatnya Sultan hanya menentu telunjuk golongan Pasha dan tanpa sebarang kuasa dalam menentukan dasar negara. Golongan Pasha ni adalah gelaran bagi orang yang berpangkat tinggi dalam politik dan ketenteraan seperti governor dan general. Malahan kuasa governor wilayah turut dikurangkan oleh sistem barat. Hal ini telah melemahkan Kesultanan Turki Uthmaniyah, seterusnya menjatuhkan kerajaan Turki tersebut. Itulah apa yang aku terbaca. Satu. Apa kata kita dengar pula di sebalik kejayaan dia, apa yang aku tahu pasal kejayaan kerajaan Uthmaniyah, masa tu salah satu kejayaan dia adalah melalui sistem pentadbiran. Saya bercakapnya
Sultan memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pentadbiran kerana di sana dia mengamalkan sistem corak pentadbiran secara ketenteraan di mana Sultan akan secara tak langsung akan mengetuai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Secara tak langsung juga Sultan mendapat sokongan daripada rakyat yang kuat untuk memerintah pada zaman pentadbiran tersebut. Saya bercakap yang Sultan pun menguasai dua dewan, iaitu Dewan Kebahasaan Turki dan Dewan Lembaga Pengarah Agama. Jadi kesimpulannya saya bercakap yang Sultan memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran dari segi bidang politik, agama, pentadbiran dan kewangan. Jadi Sultan memang memegang amanah yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengikut sistem pentadbiran. Itu adalah salah satu faktor kejayaan Turki Uthmaniyah. Menarik. Kerajaan Turki ni. Saya nak tambah sikit lah kan, apa yang mendorong kemajuan kerajaan Turki ni. So, pada waktu pemerintahan Sultan Orhan, beliau telah menubuhkan satu madrasah dekat Iznik. So, di sini kita lihat pemerintah pada waktu ni sangat mementingkan bidang pendidikan pada waktu tu. So, di mana Empayar Turki sangat maju dalam pelbagai bidang seperti pembangunan, falsafah, kesenian dan teknikal. So, dalam madrasah tadi tu, mereka belajar tentang ilmu kaligrafi, bahasa Arab, astronomi dan banyak lagi lah. Dan pemerintah-pemerintah selepas Sultan Orhan tu, seperti Sultan Muhammad II, selepas beliau jadikan Istanbul sebagai pusat pentadbiran kerajaan Uthmaniyah, beliau telah menjemput para sarjana Islam dan Barat untuk menjalankan aktiviti keilmuan kat situ. So, kejayaan yang saya nak highlight dalam kerajaan Turki ni iaitu pembinaan Madrasah Perubatan pertama yang dikenali dengan Darul Tib oleh Sultan Sulaiman. So, Sultan Sulaiman sangat-sangat hebatlah pada waktu tu kerana beliau telah melatih pelajar perubatan dan banyak hospital beliau telah buka untuk melahirkan doktor-doktor pakar bagi merawat masyarakat kat sana. And lastly, rakyat juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan ketenteraan pada waktu itu. So, saya rasa sangat itu yang mendorong antara salah satu cara yang dapat memberi kemajuan kepada kerajaan Turki. Jadi pada waktu tersebut kerajaan Turki memang menekankan pendidikannya kepada rakyat. Betul. Korang. Ni satu lagi faktor kejayaan kerajaan Turki ni adalah dari segi ketenteraan yang kuat. Kerajaan Uthmaniyah menyediakan pasukan ketenteraan yang tersusun dengan adanya pangkat, pakaian seragam, pakaian rasmi dan kelengkapan senjata bagi pegawai tentera dan pembesar-pembesar negara. Kemudian Sultan juga beliau memberi sanjungan. Sultan juga memberi sanjungan yang tinggi pada tentera yang berjaya dalam peperangan dengan hadiah seperti tanah ladang. And lastly, kehebatan Empayar Uthmaniyah ni disebabkan oleh kekuatan akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemuliaan akhlak tentera dan kecekapan pentadbiran oleh pemimpinnya dan keberanian angkatan tentera dalam medan perang. Jadi, dengan akidah yang kukuh serta ganjaran dari Sultan membuatkan mereka menjadi kuat seterusnya menyumbang kepada kejayaan bagi kerajaan Turki Uthmaniyah. Kiranya sebenarnya kerajaan Uthmaniyah ni adalah kerajaan yang hebat. Cuma dulu dia diperintah oleh orang-orang yang pentingkan diri, sebab tu dia tak boleh sehebat sekarang. Betul tak? Jangan gila kuasa. So macam tu lah ya, faktor kejatuhan dan kegemilangan Turki pada waktu tersebut. Tapi sayang kan, kita nak dengar lagi kan, tapi sebab masa tidak mengizinkan, so sampai sini lah saja kita borak di lain hari ya. Sebab assignment dah berlambat kan, nak settle kan. Borak dengan korang sampai subuh esok rasanya.
Subuh pun tak Okey lah habis. korang. Kita gerak dulu. Kita buat Okey. assignment dulu. Settle yang wajib dulu Okay. Okey, Alright. bye. Alright. Bye korang. Jumpa lagi nanti. Jumpa Bye. lagi. Okey, Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam. Salam.